Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita alhamdulillah masih dalam surah Al-Baqarah dan juga sedang bincangkan ayat 190. Habis kita tu 190, kita sampai 190 baru ni. Dan kita peringatkan sekali lagi bahawa ayat yang kita bacakan sekarang ni sebenarnya adalah rentetan ataupun sambungan bagi menyerangkan berkenaan perincian kebaikan. Dan kita kata surah Al-Baqarah ni, bagi siapa tak datang ke tafsir maudhu'i, saya terangkan. Dia surah Al-Baqarah ni dia ada dua part besar. Satu pendahuluan, dua part besar, satu penutup. The first pendahuluan dia 1 sampai 39 berkenaan dengan tajuk khilafah di muka bumi, Al-Quran sebagai hidayah dan khilafah Allah Ta'ala di muka bumi. Di mana Allah Ta'ala lantik khilafah di muka bumi. Start 1 sampai 39. 40 sampai 167, 68 dia balik kepada tajuk berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Bani Israel dan juga kenapa mereka layak untuk ditarik daripada mereka ni segalanya kedudukan. Allah Ta'ala beri mereka ni hidayah, rentetan hidayah satu demi satu. Kitab datang, Nabi datang, silih berganti. Tapi satu hari Allah Ta'ala cabut semua sekali, tinggalkan terus. Apa sebab mereka kena benda tu? Itu start daripada ayat yang 40 sampai awal juzuk kedua. Di situ kita baca ada kisah berkenaan dengan Bani Israel ini. Allah Ta'ala ungkit pada mereka apa mereka buat. Kemudian Allah Ta'ala cerita kepada kita berkenaan macam mana perangai mereka dengan Musa, dengan perangai mereka dengan Isa, perangai mereka dengan Muhammad SAW. Kemudian sampai pada ayat yang hujung surah akhir juzuk pertama tu kan, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Ibrahim bina Kaabah. Kalau kita balik pada asal, apa sebab cerita pasal Kaabah? Kan tak ada sebab. Kenapa nak cerita pasal Ibrahim sedangkan tengah cerita pasal Bani Israel? Sebab Allah Ta'ala tunjukkan mereka tak ada kaitan dengan Ibrahim AS. Apa pegangan mereka tu tak ada kaitan. Sebab apa? Kalau Ibrahim AS, dia tempat yang dibina oleh Ibrahim mesti dia agungkan juga. Tak kira dia duduk-dudukan di mana. Ini pasal kerana apa? Kerana perangai mereka suka berpuak dan berkabilah, dengan apa? Membentingkan keluarga mereka sendiri. Lalu mereka tak nak tengok tempat yang dibina oleh Ibrahim AS bersama Ismail sebagai suci. Dia tinggalkan macam tu je. Kita umat Islam tak. Terbaliknya kita kata walaupun dibina Baitul Maqdis tadi oleh Ibrahim dengan Ishak, atau tempat tadi suci bagi Ibrahim AS punya keluarga, kita nampak benda tu berterusan sampai sekarang. Dia dimuliakan. Bukan hanya pada zaman Nabi terdahulu. Zaman Nabi Muhammad pun dimuliakan. Tu kita menganggap Baitul Maqdis sebagai tanah suci umat Islam yang ketiga lepas Mekah, Madinah. Pasal walaupun dibina oleh Ibrahim bersama dengan Ishak, dengan anak-anak dia yang dari situlah berterusan, tapi kita tetap mengagungkan tempat berkenaan kerana ia adalah tempat para anbiya. Tak bezakan para anbiya seorang pun. Mereka terbalik. Apa kaitan dengan keluarga mereka besarkan. Bukan keluarga mereka tolak terus. Habis. Tak ada kaitan langsung. Dan dengan sebab itu kita kata Allah Ta'ala ceritakan. Dan start daripada juzuk yang kedua tu mula, Sayaqulu Sufaha, Allah Ta'ala terangkan bahawa start daripada bincang tentang kiblat beralih. Di situ maksudnya menunjukkan telah Al-Baqarah, dia telah menunjukkan bahawa berubahnya kiblat daripada apa yang mereka pegang dahulu kepada umat Muhammad SAW. Macam beralih tampuk pemerintahan diserahkan pada umat Muhammad SAW. Dan lepas daripada itulah Allah Ta'ala mula terangkan berkenaan dengan diri dia sebagai Tuhan. Dia terangkan berkenaan tanda-tanda kebesaran dia. Dan kemudian dia terangkan bahawa dia lah yang layak memberikan arahan dan juga kewajipan. Kemudian masuk pada ayat yang 170 dekat situ Allah Ta'ala mula terangkan berkenaan dengan apa? Apakah benda kebaikan yang umat Islam kena buat supaya mereka dapat layak untuk khilafah. Dan itu adalah start daripada ayat berkenaan kita baca itu berkenaan dengan kisah, berkenaan dengan kisos, berkenaan dengan wasiat, berkenaan dengan puasa. Sama ni kan? Kalau berkenaan dengan yang sekali kita ambil itu berkenaan dengan
Yang last sekali kita ambil adalah berkenaan dengan makan harta dengan batil. Kemudian masuk tentang bulan, penentuan bulan, maka haji disebut sedikit. Kemudian masuk sekarang tajuk perang. Ni sekarang ni ada cerita tentang perang, Jadi Allah nyatakan hari tu kita dah habis dah berkenaan dengan ayat awal tu, yas'alunaka anil ahillah, berkata kepada Muhammad berkenaan kepada engkau wahai Muhammad berkenaan ahillah, bulan-bulan ni. Qul, katakan Muhammad, bulan-bulan berkenaan hiya mawaqit linnas wal hajj. Ia adalah sebagai apa? Sebagai penentuan waktu bagi manusia dan juga haji. Penentuan waktu bagi mereka punya berpinjaman, masa ibadah dan sebagainya. Kemudian jadi Allah terangkan tentang bulan. Kemudian lepas tu ayat 190 terus masuk berkenaan dengan waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah jalan Allah Taala orang memerangi kamu dan janganlah kamu melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Taala tak suka orang yang melampau. Dan kita dah bincangkan itu bagaimana Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sanad dan hasan, bahawa darusnya satu kaum mereka ni adalah orang-orang yang lemah dan juga orang tertindas, lalu diperangi mereka ni oleh orang yang sombong dan juga berkuasa. Lalu Allah Taala menangkan golongan yang lemah tadi ke atas orang yang berkuasa berkenaan. Lalu orang lemah-lemah ni tadi pergi pada yang golongan berkuasa tadi, lalu mereka perhambakan dan juga kuasai dengan bentuk yang sampai Allah Taala marah pada orang yang dulu lemah tu. Dulu dia ditindas, dia menindas balik, maka yang sebab tu Allah Taala marah pula dengan dia. Jadi kita kata maksud dia dalam pembalasan tak boleh macam tu. Kalau kamu pertahankan diri kamu tak apa, melampau saja masalah. Melampau saja dia adalah masalah, tak boleh, tak dibenarkan. Okey, jadi sambung hari ni. Baik. Dan oleh kerana jihad dalam jihad ini ada datang memenatkan terhadap jiwa. Dipenatkan jiwa manusia bila pergi keluar tu bergerak, kan tak tahu perjalanan jauh mana dan sebagainya, tak balik rumah, tak boleh rehat, kan ada kebimbangan, ketakutan. Dan juga ada pembunuhan terhadap golongan lelaki. Maksud kata pembunuhan perempuan tak dibenarkan. So membunuh pun timbul tajuk kat situ, ada membenarkan dan menyebabkan pembunuhan. Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan ke atas apa yang mereka golongan kafir ni tadi orang kata panggil terangkum dalamnya, iaitu dari kekufuran dan kesyirikan dan juga menyekat di jalan Allah Taala, yang sebenarnya benda itu lebih teruk dan lebih dahsyat daripada kesalahan membunuh sebenarnya. Itu yang kita kata bila sebut itu inna tadin nak kata tadi ayat yang atas ni, dia kata waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, mana perangilah mereka di mana kamu temui mereka, wa akhriju min haitsu akhrajakum, halaulah mereka sebelum mereka halau kamu. Benda tersebut wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan al fitnah asyaddu minal qatl. Ini yang banyak saya kata itu orang salah baca. Bukan salah baca, dia salah tafsir. Dia tafsir ikut literal meaning. Fitnah itu maksud dia fitnah. Ialah fitnah dugaan. Other than that, essentially orang tuduh orang lain tanpa bukti. Kan maksud dia orang tu saja kan kutuk orang. Itu dalam bahasa Melayu lah yang dipakai. Mana memfitnah maksud dia apa? Menyebut keburukan orang lain dalam keadaan orang kata benda tak benar tapi kita kata benda tu benar. Kita datangkan bukti, tipu. Mana kita kata orang ni buat sekian, yang ini itu tanpa sebarang bukti, itu fitnah yang dipahami dalam bahasa Melayu. Dan dengan sebab itulah timbul tajuk. Kadang-kadang ada orang dia tak suka orang kan memfitnah ni haram, memang haram lah. Tetapi bukan ini dalil dia, bukan ayat ini dalil dia. Ayat ini dalil wal fitnatu asyad minal qatl. Fitnah tu bukan fitnah tuduh orang tanpa bukti, buruk-burukkan orang, bukan, atau menyebabkan perbalahan di antara manusia, bukan. Okey, yang fitnah dimasukkan kat sini adalah apa? Syirik. Jadi semua kena tahu betul-betul sebab kenapa ayat ni tadi dipakai oleh para ulama untuk kata pada orang yang suka tuduh-tuduh orang ni, kita kata pada dia wal fitnatu asyaddu minal qatl. Takkan sebut macam tu. Orang Melayu kita sebut. Sedangkan dalam bahasa Arab orang ulama dan para ulama takkan sebut macam tu. Sebab meaning fitnah itu adalah syirik. Dan kufur. Sebab bila Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan perang ni kan ada pembunuhan dan letihkan jiwa, kemudian bunuh orang pula. Jadi secara tak langsung membunuh tadi kan benda besar. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala nyatakan bahawa apa yang dikuasai kat orang kafir daripada sifat kufur dan syirik kepada Allah Ta'ala dan menyekat daripada jalan Allah Ta'ala ni, itu lebih dahsyat, lebih teruk dan lebih besar hukum dosa dan juga bencananya berbanding daripada
berbanding membunuh. Mana pembunuhan tadi tu boleh diampunkan lagi. Tapi apa? Kesyirikan tak ada keampunan. Kesyirikan tidak ada keampunan. Pasal kita kata pasal macam dia sebut dalam ayat lain Allah nyatakan innallaha yaghfiru ay yushraka bihi. Mana Allah Taala boleh mengampunkan. Apa innallaha la yaghfiru tidak akan mengampunkan ay yushraka bihi disekutukan dengannya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampunkan apa selain itu untuk siapa yang dikehendaki. Kita balik pada kisah apa orang yang bunuh 100 orang. Kemudian dia bertaubat kan. Dah hadis Bukhari Muslim. Mana yang dia nak bertaubat kerana dia telah bunuh orang. Kan dia 99 orang dia bunuh. Lepas tu dia tanya pada orang ramai, mana orang paling alim. Orang tunjuk pada seorang abid. Abid ni ahli ibadat. Dia tak alim, dia ahli ibadat, banyak ibadat. So, jadi dia jumpalah kan, tuan kata saya telah bunuh 99 orang. Ada tak untuk saya taubat? Orang tu dengan bangga cakap apa? Tak ada. Tak ada, dia bunuh. Cukup 100. Jadi dia cukup 100, dia tanya orang ramai lagi, ada tak orang yang ni? Jadi orang cakap ada. Tunjuk pada orang alim. Jadi orang alim jawab, dia kata siapa boleh menyekat antara kau dengan taubat? So jadi lelaki ni tadi tak sempat taubat lagi. Dia baru dia nak pindah. Macam dikatakan oleh dalam hadis berkenaan, lelaki sebut pandu dia supaya arahkan dia supaya pergi pindah ke tempat yang lebih elok. Maksudnya tempat kampung asal dia kampung orang jahat. Pergi pindah tempat yang kampung orang baik, beribadat di sana. Mana minta keampunan Allah di situ. Dia dalam perjalanan nak pergi tak sempat sampai dia mati. On the way dia mati. Jadi dengan dia mati dia Allah ampunkan dia. Hatta bila mana para malaikat berebut untuk teragak-agak. Malaikat maut dengan malaikat azab nak sambut roh dia. Selepas malaikat Jibril cabut nyawa, malaikat maut cabut nyawa, satu makhluk di kalangan manusia ni akan menyambut roh tadi either malaikat rahmat atau malaikat azab. So bila nyawa telah cabut, berebut malaikat tadi. Jadi Allah Ta'ala suruh berikan mereka supaya suruh kira ukur jarak di antara dia ke kampung asal, daripada dia kampung asal dia dan dia dengan kampung yang dia nak pergi. Jadi bila dalam perkiraan tu nak dibuat, Allah Ta'ala kata pada kampung berkenaan engkau menjauh. Dan kampung asal suruh menjauh. Dan kampung yang dia nak pergi tu suruh mendekat. Allah Ta'ala arahkan macam tu. Jadi kiraan dibuat dan dia lebih dekat kampung yang orang yang baik, lalu dimasukkan terus dalam golongan sedangkan tak buat lagi. Maksudnya keampunan. Dan bila saya cerita hadis ni, ada orang kata hadis tak sahih ustaz, dia kata. Sebab apa? Sebab hadis ni kan bunuh orang kan ada kesalahan dengan manusia. So macam mana nasib keluarga orang yang dibunuh tadi? Bila Allah Ta'ala nak ampunkan, kita nak kata apa? Pasal semua makhluk ni milik Allah Ta'ala. The ones yang paling layak menuntut darah kita sebenarnya Allah Ta'ala sendiri. Itu sebab kenapa di hari akhirat nanti, kalau dalam masalah benda-benda mula-mula ditanya, kalau ada masalah dengan Allah Ta'ala, solat. Dengan manusia, hutang dengan manusia, the first akan ditanya adalah darah. Kalau ada penumpahan darah, maka itu akan diadili dahulu. Kalau dia kata berkenaan dengan ibadat dengan Allah Ta'ala, solat ditanya dahulu. Dia kedudukan, ikut kedudukan. So kedudukan dengan manusia, kalau hubungan dengan manusia, the first yang kita zalimi, tanya tentang darah. Faham Secara tak langsung kita kata benda ni kita kata memang kita kata darah tadi, benda Allah Ta'ala akan tuntut. Tapi bila Allah Ta'ala ampunkan, itu hak dia. Maka jika kita kata afsal tak diampunkan, itu hak Allah Ta'ala. Dia berhak untuk melakukan apa saja ke atas hamba dia. Kalau nak ampunkan, dia ampunkan. Itu kerja dia, bukan kerja kita. Mempersoalkan pula. Itu kadang manusia ni, kadang dia payah nak jadi panggil baik dengan orang yang bertelagah. Dia bertelagah dengan orang, dia payah nak maafkan orang tu. Contoh macam inilah, katakanlah anak. Ya, kita kata tak harap, kita minta na'udzubillah jauh dari perkara ni. Katalah anak kita kan dia buat perkara yang tak elok, dan katakanlah mengandung contohnya. Kan banyak dalam masyarakat kita kan, jangan jejak kaki dalam rumah aku. Kan ciri macam kan 7 keturunan aku tak maafkan kau. Dia wording macam tu kan. Mana layak? Allah Ta'ala boleh ampun, boleh terima taubat dia. Datang kita lagi tinggi dari Allah Ta'ala. Tak faham ke? Kita overpower. Mana Allah Ta'ala tak setinggi kita. Dia masalah apa? Degil tadi, tak nak maafkan. Itu hak Allah Ta'ala. Siapa boleh kata tak ada taubat? Soalan, siapa boleh kata tak ada taubat bagi orang berkenaan? Hatta kalau Ayah Pin sendiri pun, Ayah Pin yang kita sesatkan orang, atau Hasan Nak Rimau dahulu yang buat perangai tak senonoh, katakan dia nak bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Dia boleh bertaubat. Taubat dia terbuka selagi mana tidak tak terbit di matahari dari barat. Itu kalau secara general. Atau tak sampai nyawa kita ke halkum ni. Tak sampai sini. Selagi tak yughargir, orang tu tak gitu, ditekak dia, selagi itulah taubat dia akan diterima. Nabi sebut macam tu. Itu diajarkan Islam. Yang akan tak akan diterima taubat langsung adalah orang yang mati dalam keadaan kufur. Mati dalam keadaan menyekutukan Allah Ta'ala. Itu confirm tak akan diselamatkan. Adapun yang lain-lain, taubat terbuka untuk orang berkenaan. Hatta kalau dah mati pun Allah Ta'ala boleh ampunkan lagi. Sebab kenapa kita orang tu mati, kita
minta ampun untuk dia. Walaupun kita tu, tapi dia ni dulu kan minum arak, berjudi dan sebagainya. Boleh ke minta ampun untuk dia? Soalan, Muslim tak? Muslim. Kan? Syirik kepada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala, ke ada Tuhan lain untuk dia? Tak ada. So minta je lah ampun. Minta ampun je untuk dia. Bukan kerja kita untuk menghukum dia. Pasal Allah Ta'ala itu terpulang pada Allah Ta'ala. Itu bagaimana manusia payah nak berdamai, nak berbaik balik. Sebab apa? Sebab lupa dia dengan Allah Ta'ala ni tak setara sebenarnya. Kan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala boleh ampunkan, siapa kita? Cuba fikir balik macam tu. Tu Allah Ta'ala sebut Innallaha Ghafurur Rahim, kan Asmaul Husna, kita belajar sifat Allah Ta'ala. Bila belajar sifat Allah Ta'ala, kena beramal dengan konteks ayat berkenaan. Bila Allah Ta'ala kata dia ni Maha Pengampun, Maha Penyayang, that actually apa kerja kita? Oh, saya takkan ampunkan. La ilaha illallah. The opposite of apa Allah Ta'ala tuntut. Faham tak? Mana Allah Ta'ala tuntut bahawa dia boleh mengampunkan, datang kita, takkan diampunkan. Siapa kita? Soalan, siapa kita untuk mengatakan tidak? Tu belajar maafkan. Letih kadang benda macam ni, tak habis-habis kan. 7 keturunan gaduh, tahu benda. Kadang buat harta jengkal dia kan. Alah, emas besar tu je, cincin emas mak punya, gelang dan sebagainya, bergaduh. Apa masa? Faham tak? Tak, worthless. Pasal benda berkenaan kita kata from the first start, bukan maksud fikir tu. From the first start, masalah kalau orang tu bertaubat, Allah akan terima taubat dia. So tak ada hak untuk kita kata tidak. Walau jahat mana sekalipun. Jahat mana sekalipun. Macam lelaki apa yang kata apa? Ahli parlimen ke yang kutuk Nabi SAW. Dia Sweden tu, masuk Islam. Kemudian kan dia tulis dalam blog, dia kata aku minta apa, dia minta maaf pasal apa benda yang dia buat. Dia tunai haji dan sebagainya, pergi ke Mekah dan sebagainya, pergi umrah. Lelaki berkenaan, dia minta maaf. Yang Belanda buat yang tentang yang tu itu masuk akal Islam juga. Tu masalah juga. Tak, itu maksud dia kalau kita geram kan, marah kau mati, aku cekik kau. Actually orang tu boleh taubat. Dia ada hak untuk taubat. Kalau dia taubat, dia actually tak terpulang dah. Kalau dia tipu sekalipun, Allah Ta'ala tahu. Kan? Itu sebab kenapa bila kata orang tu lafazkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita tak ada hak untuk kata tidak. Kan dia lafaz syahadah. Atau macam Usam bin Zaid, kita bincangkan itu, lelaki tu dia angkat pedang, dia nak tetak, dia kata la ilaha illallah. Lepas tu dia tetak juga, mati orang tu. Bila cerita Rasulullah SAW, Rasulullah kata apa? Mana Nabi kata, Nabi kata qatal tahu wa qala la ilaha illallah, mana Nabi sebut dia. Hatta Nabi kata kaifa taf'alu, macam kau nak buat bila ilaha illallah, dengan la Allah bila datang hari kiamat nanti. Mana Nabi ulang berkali-kali. Sampai Nabi kata last sekali, halla syaqaqat qalbak, kenapa tak belah jantung dia, tengok dan tu ada iman ke tidak. Even tu mungkin tipu, walau mungkin tipu sekalipun, atas kita bukan kerja kita untuk menghukum. Dan dia boleh buat macam tu kan, tentera bersyarikat semua sekali nak masuk Iraq, asyhadu an la ilaha illallah, kan buat jahat macam tu kan. Actually dia boleh buat. Dan actually benda tu bukan kerja kita untuk menghukum. Kalau dia buat benda berkenaan, terpulang pada Allah Ta'ala untuk apa menjadikan apa keputusan dia. Tapi atas kita terima. Kan dia kata tu ada orang repent, bertaubat. Terimalah. Ini tak ada lah, tapi ustaz dia mencontek arang ke muka saya. Iyalah. Kan? Mana Allah Ta'ala lebih marah banding kita. Kalau kata Allah yang lebih marah boleh mengampunkan, kita ni apa? Overpower. Lagi tinggi dari Allah Ta'ala ke? Tu fikir-fikir balik. Jadi fikir-fikir semula. Kalau dia kata berpalah dengan orang, fikir 10 kali. Kalau orang minta maaf, let go. Belajar lepaskan. Faham? Baik, jadi maksud dia apa? Jadi maksud dia yang sebut fitnah tadi itu sebenarnya, fitnah itu adalah syirik. Bukannya fitnah itu maksud dia tuduh orang dengan tanpa bukti atau mengadu domba dan sebagainya. Bukan. Okey? Dan berkata Abu Aliyah. Kerana ini berkata Abu Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah dan lain-lain di kalangan para ulama, syirik itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Syirik itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Mana syirik, mana apa dosa dengan manusia ni Allah Ta'ala boleh lepaskan, tapi syirik tidak akan dimaafkan sama sekali. Dan sebab itu dimaksudkan al-fitnatu asyamul qat. Pasal orang musyrikin, iyalah dikatakan macam orang bukan Islam lah, kata sering sebut apa? Apalah Islam ni disebabkan pedang, paksa orang masuk Islam, bla 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 kan. Kata Islam ni memaksa orang supaya patuh. Walaupun sebenarnya zaman sekarang ni kita ada berapa 2 bilion umat Islam. Mana persentage dia kata 80% kerana mereka ni tak minum arak bukan sebab ada senjata di kepala mereka. Banyak mereka duduk dekat negara yang tak amal dengan hukum Islam pun, tapi tahan diri daripada perkara maksiat bukan sebab paksaan. Lepas tu dia lari pula. Oh, macam tu agama ni tak beri kebebasan. Pula. Kan orang terbebas tu pilih pakai tudung, dia marah lagi. Time mula-mula dia kata kena terpaksa dengan mak bapak. Okey. Satu benda lah paksa, tak boleh. Islam ni tak boleh paksa. Dia kalau actually orang bukan masuk Islam tu tak dipaksa.
Tapi dalam Islam anda ikut peraturan apa yang ada. Bukan maksud dia depan keluar masuk balik, tak ada. Dalam Islam tak ada yang tu. So kena baca, saya ingat Ustaz Husin bila ada orang bukan masuk Islam nak masuk Islam, dia terangkan A sampai Z sebelum orang tu masuk. Dia kata Islam ni bukan macam kau lafazkan lepas tu kau tarik balik, tak ada macam tu. Jadi sebelum nak lafazkan, tahu betul-betul apa yang kau nak lafazkan. It's actually not about just lafaz, kan? Macam bukan pengakuan semata-mata. Bahkan ia lebih dahsyat daripada itu adalah kamu mengaku Allah Ta'ala ni, automatik hukum apa yang dalam Islam tadi terkena kepada kamu. Dia cakap yang tu direct. Jadi bila nak syahadah tu, syahadah tahu betul kerana nak syahadah, bukan kerana dipaksa, bukan kerana tersekat, tak ada. Dan bagi tahu awal lah ini peraturan dia. Ini bukan peraturan kita, peraturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang letakkan. Yang menyatakan berkenaan dengan tukar agama kena bunuh. Nabi sabdakan berkenaan man baddala dinahu faqtuluh. Mana tukar agama dia maka bunuhlah dia. Mana ini arahan Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, bukan arahan kita. Bukan kita suka-suka hati nak buat. Dan bahkan dalam Islam ni kalau boleh lepaskan. Pasal hukuman asal dalam Islam, dalam Islam ni adalah akhirat, bukan sini. Di original yang hukuman punishment sebenar adalah di sana. Di sini kalau terlepas tak ada hal. Macam kita bincang adalah macam kita berkenaan penghakiman, kan? Kan bila manusia tu tipu kat mahkamah dunia, boleh buatlah. Buatlah, tak ada masalah. Kan bawa saksi bohong, tak ada hal. Kan tak pernah wujud pun. Saya nampak sebenarnya hari tu orang tu sekian. Tak ada, dia tak ada pun. Tapi dia tipu. Mahkamah menangkan satu pihak. Pihak yang terima tadi kena faham bahawa ini bukan keputusan. Pasal mahkamah tak boleh halalkan yang haram. Mahkamah dunia tak boleh halalkan yang haram. Apa yang haram, haram. Kerana dia kata langgar di dunia, kita tahu benda tu haram, kita langgar. Tunggu hari akhirat. Itu maksud asal dia. Atau kita licik, boleh elakkan daripada dikesan, daripada diketahui apa maksiat yang kita buat. Tak ada hal buat. Pasal apa? Allah Ta'ala akan ungkit balik, akan dibuka balik pada kekenaan. Contoh macam surah Al-Kahfi ayat yang ke-49. Allah Ta'ala nyatakan wa'udi al-kitab, dan pada hari berkenaan akan diletakkan kitab amal akan dibuka. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Lalu kamu akan lihat orang-orang yang bersalah rasa lemah terhadap apa dalam kitab berkenaan. Wa yaqulun, mereka akan berkata, ya wailatana, dia kata celakalah kita, matilah kita. Ma li hadzal kitab, apa hal kitab ni? La yughadiru saghiratan, tak tinggalkan benda kecil. Wala kabiratan, tak tinggalkan benda besar. Illa ahsaha, kecuali apa? Disalin semua sekali. Salin, semua tersalin. Wajadu ma amilu hadira, dan mereka akan dapati apa mereka amalkan dahulu, mereka kerjakan dahulu dekat dunia, hadira, nyata depan mereka, nampak. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tak zalimi siapa. Tuhanmu tak akan zalimi siapa. Mana kamu silap, itu lain cerita, tapi dia tak akan zalimi. Semua tertulis dan tersalin. Sebab kenapa? Asal perkara ni adalah akhirat. Dunia ni terlepas, tak ada hal. Kan kerja kita. Orang tipu, macam tadi kan, orang yang syahadah tapi tipu. Tak ada hal, kita dikejar, tak diajar untuk apa? Untuk apa? Pengen apa? Mengeluarkan berkenaan. Hatta zaman Rasulullah SAW dahulu, orang-orang munafik tak dihukum bunuh pun. Diketahui mereka siapa? By name. By name and by character. Diketahui. Semua orang tahu. Disebut Abdullah bin Ubay. Siapa tak kenal dia? Kan disebut tentang siapa kepala-kepala orang munafik, semua dikenali. Tapi bila sebut dikenali tadi, tindakan tak diambil. Nabi tak ada hantar seorang dibunuh. Hatta last kali macam apa, anak kepada Abdullah bin Ubay, dia minta Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, daripada kau suruh orang lain bunuh, dia kata, akan menjadi masalah. Nanti aku pula datang, syaitan ajar aku supaya balas dendam dan sebagainya. Dia kata, engkau hantar aku, biar aku bunuh bapak aku sendiri. Ini anak kepada Abdullah bin Ubay. Dia minta Rasulullah untuk apa? Keizinan untuk bunuh bapak dia sendiri. Nabi tak benarkan. Kalau ikut nak benarkan, boleh je. Atau bisik sesenyap tanpa diberitahu. Boleh tak? Boleh je. Kan tengah malam ke cerita buat ni bunuh, dia bunuh sendiri, nak buat macam mana? Dia sayang Rasulullah, dia sayang Allah dan Rasulnya. Tak, Nabi tak buat macam tu. Hatta munafik dia layak untuk perkara-perkara. Bahkan dia lagi teruk orang kafir. Kan dia lapisan paling bawah neraka. Dan bahkan neraka ni kita kira keburukan atau hukuman paling berat, makin bawah makin berat. Kan makin ringan, makin tebing makin ringan, makin dasar makin berat. Jadi bila orang munafik dalam lapisan paling bawah neraka, maksud paling teruk. Tapi dalam masa sama Nabi tak hukuman dunia. Hukuman dunia ke atas mereka tidak ada. Hukuman dunia ke atas mereka tidak ada. Tapi penjenayah lain, contoh macam orang berzina, ada. Orang minum arak, ada. Orang yang bunuh orang, ada. Tapi yang ini tak ada. Sedangkan dia lagi teruk. Sebab apa? Sebab hukuman asal adalah akhirat. Hukuman asal adalah akhirat. Tu macam kita tahu peperangan ni dia adalah di antara benda yang Allah Taala arahkan cara untuk kita tentang. Berkenaan kesyirikan tadi tak timbul. Orang tu syirik, tipu tu seorang, tak ada kerja kita untuk korek, cari apa kesalahan dia. Faham
Dan firman Allah Ta'ala lepas tu, wala tuqatiluhum indal masjidil haram, yang kamu perangi mereka di sisi Masjidil Haram. Sebab datang dalam hadis sahihain dalam Bukhari Muslim. Dalam hadis sahih Muslim, dalam Bukhari sahihain Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, inna hadzal balada, sungguhnya negeri ini, tanah ini, haramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard, diharamkan oleh Allah Ta'ala, jadikan Allah Ta'ala sebagai haram, sebagai tanah haram, sejak hari penciptaan langit dan juga bumi. Mana from the first day diciptakan langit di bumi, langit dan bumi telah dijadikan tanah tempat di mana apa tanah haram tu, tanah haram yang disebut sebagai tanah haram tadi, ia sebagai tempat tu dinyatakan sejak mula jadi. Bukan dapat title tanah haram tadi berikutnya, tak. Kesucian tanah berkenaan haram dilakukan maksiat padanya bermula pada awal kejadian alam lagi, dia kata. Fahuwa haram bihurmatillah ila yaumil qiyamah, maka dia adalah haram dengan kehormatan Allah Ta'ala, sehingga pengharaman Allah Ta'ala sehingga hari kiamat. Maksudnya tak boleh berperang, tak boleh perbunuhan, tak boleh membuat maksiat di situ. Tapi tuan-tuan yang pelik, bila orang buat ni, bila orang buat tapi tanah haram pun ada juga benda ni. Contoh macam, apa sebab orang tu buat benda sekian-sekian kat tanah haram? Saya dengar apa, jual toyol. Mana dengar orang cerita jual toyol kat Mekah? Astaghfirullahalazim, kan? Apa cerita, tak tahu orang tu jumpa dengan apa, memang yalah, manusia ni di atas dasar niat dia, kan. Apa niat dia niatkan untuk pergi ke tempat, itulah dia dapat. Macam Nabi kata, innamal a'malu binniyat, amal-amalan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, untuk apa, dan untuk seorang manusia ni apa yang dia niatkan. Nabi kata, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa hijrah dia kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, hijrah dia kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrah kepada dunia, yusibuha, dia akan dapat. Awim ra'atin yang kiha, atau untuk wanita yang dia nak nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahkan. Daripada wording ni, hadis Nabi ni, maksudnya orang tu apa dia nak, itu yang dia dapat. Kan, nak maksiat, dapat maksiat. Nak elok, dapat elok lah. Sebab Nabi kata jaga niat kita, jaga apa benda yang kita nak kita buat. Jadi tanah haram tadi sebenarnya bukan tempat maksiat, tapi orang buat maksiat ada. Siapa kata tak ada? Ada. Keliling tanah haram tu ada orang buat maksiat. Bukan masalah kita kata Allah tak sekat, memang manusia ni diuji. Kadang dia kata musyrikin Mekah dahulu duduk tawaf kat Kaabah pun tak dapat hidayah. Kan zaman Nabi, kan. Keluarga Nabi sendiri pun ada yang sesat dan juga apa kufur atau ingkar untuk masuk Islam. Apatah lagi yang lain. Kan, jadi kita kata tanah haram tadi tu haram dilaksanakan. Mana maksudnya Allah Ta'ala jadikan haram di situ dibuat sebarang maksiat atau pendarakan kepada Allah Ta'ala. Itu maksud asal. Maksudnya itu tanah tu dijaga, tak dipatahkan pokok dia. Pokok pun tak boleh patah. Patah bayar dam. Ada hukuman dia. Bunuh binatang sesuka hati tak boleh. Kecuali pes, binatang-binatang tertentu yang dibenarkan dibunuh di ketika ihram tu, itu tak apa. Ada pun yang lain jangan cuik. Cuik je kena. Kan, cuik je kena. Denda akan dibuat, kata orang berkenaan. Dan kalau tak bayar, maka dia berdosa dengan Allah, hutang Allah sampai akhirat nanti. Kalau disuruh dibunuh pun tak tahu, tak ada masalah. Tapi ingat, di hari akhirat nanti anda akan jumpa balik dengan hukuman berkenaan kerana anda melanggar pengharaman tanah berkenaan. So jadi tanah haram tu haram dengan sebab Allah Ta'ala haramkan. Anything ini dibuat di situ, memang kita kata ada orang menipu dan sebagainya, ada, tapi jarang. Kalau ada pun kita kata memang itu memang orang tu Allah Ta'ala tentukan. Manusia ni diberikan environment yang dahsyat untuk dia ni kuat buat maksiat. Nak macam mana? Kan? Tak semua Jumaat pun ada. Ini jadi kes pada sebahagian orang yang pergi sana, duduk lama-lama. Kemudian tak nak turun sembahyang Jumaat sebab apa? Takut kena tangkap. Jadi saya ingat ada junior belajar kat Yaman. Pergi Mekah, duduk lama, start dia pergi Ramadan tak balik, nak pergi sambung sampai haji. Dia bukan sampai haji, 3 tahun, 4 tahun dia lepas sana, tak boleh balik. Apalah. Tapi itu mungkin dia ada masalah keuangan dan sebagainya. Memang boleh buat duit. Siapa pergi musim haji, boleh buat duit sungguh. Kan, boleh jadi apa, mutawif lah. Kan, hantar orang bawa jalan-jalan lah, macam-macam benda. Nak kerja apa, boleh ada, macam-macam kerja ada. Tapi bila budak-budak ni sebelum musim haji, bila haji dia punya immigration pun payah nak tahan orang. Dan semua kebanyakannya orang luar. Tapi ketika musim-musim tertentu dia akan start tangkap lah. Macam Syawal, kan, Zulkaidah, dia dah stop tutup umrah dan sebagainya. So sepatutnya tak ada orang luar, kan. Ketika tu, kalau kita ada orang luar tu, dia tahan lah. Jadi budak-budak ni buat apa? SMS minta fatwa. Dia minta fatwa dekat kawan sendiri. Tanya apa? Dari saya lah. Tanya boleh tak tinggalkan sembahyang Jumaat kerana apa? Kerana tak nak kena tangkap. Masalahnya, yang bagi fatwa kata boleh ustaz-ustaz yang mengajar kat sana. Pak Syekh kan.
yang kata duduk sana lama-lama ni, kata tak apa, darurat dia kata. Benda ni haram. Kat mana ada budak keringanan, dia budak semai apa. Kalau saya kata kalau tak boleh pun benda kenaan, kalau dia kata kawasan tu luas, jauh, maka sembahyang Jumaat juga dekat tempat mana awak berada, saya kata. Kalau ada ramai orang buat sembahyang Jumaat. Kan? Actually masalah dia dalam mazhab Syafi'i mesti 40 orang. Tu jadi kes dia orang masalah nak buat kita nak, jadi kita 5 orang je ni. Walau 5 orang buatlah. Sepatutnya. Bukan maksud dia tinggalkan langsung ibadat berkenaan atas dasar kerana sekian. Tapi benda tu lebih baik dia pergi je lah. Kan kenapa bimbang takut tangkap lalu sekali langgar benda haram. Kan untuk dapat buat ibadat buat maksiat. Tak boleh lah. Saya bebel biasa bebel kan. Kalau dia kata nak marah orang tu, saya marah dia. Marah betul tak tahu dia buat apa. Tapi cerita dia tanya saya cakap entah, saya kata tak boleh. Kan? Tapi Tok Syekh sini kata, Pak Syekh sini kata apa? Tok Guru kita kat sini kata boleh. Saya kata Tok Guru buka kitab mana? Kerana nak buat ibadat buat maksiat. Macam juga separuh orang lah yang nak pergi haji tapi tak ada mahram, atau pergi umrah tak ada mahram. Macam tu juga sebenarnya. Actually kena faham tau. Faham satu benda. Syahadatul zur haram. Syahadatul zur, penyaksian dusta adalah haram. Penyaksian dusta tu maksud dia menyaksikan. Contoh macam make confession, this is his husband. Bukan suami dia pun. Dalam borang tu tulis tanda tangan. Gila apa? Kan Nabi kata, Nabi apa kabair ataupun apa? Antara dosa besar adalah qauluz zur wa syahadatuz zur. Kata-kata dusta dan penyaksian dusta. Termasuk dalam invoice dan sebagainya, tahu tak? Kadang buat invoice lebih sikit lah, nak makan banyak sikit bulan ni. Kan? Buat apa lebih saja, haram. Haram. Faham tak? Jadi kita kata benda tu adalah haram, tak kira di mana saja. Tapi tanah haram pun saya katalah ada orang Jumaat tak pergi. Kenapa? Tadi lah. Nak kata tertidur, tak tidur. Kalau tidur tu ampun lagi lah kan. Dia tidur tu hilang terus. Macam mana? Jangan kata dia tak tidur, tak apa, tapi duduk diam, takut kena tangkap. Lalu buat yang tu. Tak boleh. Haram. Dia haram. Baik. Jadi kita kata memang haram tanah haram tadi sejak hari dia haram dengan apa? Dengan pengharaman Allah Taala sehingga hari kiamat. Wala yahillu li illa sa'atan min nahar. Dan tak dihalalkan untuk aku melainkan satu bahagian daripada siang saja. Mana macam Nabi masuk dengan senjata tu ketika penaklukan Mekah, Nabi masuk dengan senjata. Only part of the day dibenarkan. Lepas tu Nabi tak dibenarkan bawa senjata. After that tidak lagi berlaku penyerangan untuk dapat macam tu cara dia. Mana siapa-siapa serang membuat pembunuhan, penyerangan, pemusuhan dan sebagainya di kawasan haram tadi, dia berdosa dengan dosa besar. Faham? Tu kenapa Nabi SAW kata aku diizinkan untuk sebagian siang. Dan sebelum zaman Rasulullah SAW dahulu, Abraha datang dengan tentera dia, dimusnahkan Allah Ta'ala. Dan di masa itu tak ada tanah haram dengan haram, pengharaman Allah Ta'ala letakkan. Tapi lepas daripada zaman Rasulullah SAW dahulu, memang ada berlaku kes perubuhan Kaabah zaman Allah bin Zubair dan sebagainya. Zaman ada pertembungan di antara golongan tertentu yang kita macam itu Bani Umayyah dahulu. Kemudian ada kisah perampasan Kaabah. Ini kes dia orang letak lontar dengan manjanik dengan apa yang slingshot tu kan, katapult tu, lalu roboh Kaabah, dibina balik semula lepas tu. Ini benda berkenaan kita kata, maksud dia kesalahan tu tak kesalahan. Jangan pula kita kata tak ada miracle pun, itu pun kerja kita nak buat kerja. Allah Ta'ala nak buat benda berkenaan, nak jadikan benda tu keajaiban, itu hak dia, bukan kerja kita untuk mengatur. Pasal Nabi SAW pernah buat banyak makanan sedikit, tapi Nabi tak boleh tari. Ada zaman masa Nabi SAW kebuluran kan di Mekah atau di Madinah, berlaku kebuluran. Nabi sendiri lapik perut kan, ikat rapatkan perut pasal tak nak bagi lapar kan. Alas perut dengan batu kan, maksud dia makan batu. Jadi dia letak batu dekat perut tu pasal baring, letak perut tu batu pasal tak nak bagi rasa lapar, rasa macam berat perut tu. Itu pernah. Tapi Nabi boleh banyak makan sedikit, boleh. Banyakkan air sedikit, boleh. Tapi tak boleh tiap hari. Faham? Ini macam tu masalah Kaabah tadi. Ada masa Allah Ta'ala zahirkan dia punya keajaiban ataupun kehormatan dia. Ada masa Allah Ta'ala sembunyikan, tapi orang yang langgar tetap kena hari akhirat nanti. Kena faham itu. Dia tak ada penghalalan. Jadi Nabi kata dihalalkan untuk aku separuh siang je hari berkenaan, hari penaklukan Mekah. Lepas tu tak dibenarkan lagi. Wa innaha sa'atai hadhihi haram bihurmatillah. Yang punya ini masa ni adalah haram dengan haram Allah Taala, okey? Mana ini dua ni adalah haram dengan pengharaman Allah Taala ila yaum qiyamah. La yu'dadu syajarahu, tak digigit dipatah-patahkan pokok-pokok dia. Wala yuhtala khalahu. Mana dan benda-benda yang cerita macam anything binatang tertinggal dan sebagainya, maksud dia dekat kawasan berkenaan tak boleh kita kutip, ambil kerana tak ada orang punya, tak boleh. Tinggalkan. Jangan kutip. Tu pergi umrah sebagainya, pesanan pada orang-orang yang pergi umrah,
Jangan kutip apa jumpa. Manusia kutip, actually kita bertanggungjawab. Main ni jumpa duit dan sebagainya. Kalau gaji nanti, awak dah tu di sana 10 hari je kan. Lepas tu nak pergi kutip duit kan, kutip duit, jumpa duit. Cuma memang ada orang kena jatuh duit kan, dia gulung-gulung dekat kain ihram dia, kena lari-lari jatuh. Macam mana kan? Tapi anda kerja anda apa? Jangan kutip. Accept nak disampaikan 10 hari mana. Dan orang ramai, ribu-ribu juta manusia nak cari siapa? Mana orang dia? Kita ambil, betul orang tu datang balik dah tak ada dah. Kadang-kadang kita tinggalkan, nanti orang tu datang cari balik. Actually normally macam tu lah, sepah kan, orang tak kutip. Jangan kutip. Gatal kutip tu masalah. Faham tak? Jadi dengan tu kita kata mana haram, tanah haram tadi macam tu sekali. Tak dikutip, datang jumpa, tak payah. Dia kata fa in ahadun taraqasa bi kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu. Dan jika ada orang membuat pergelonggaran, macam dia kata nak serang kat Mekah, masuk dan bawa senjata, bikitan Rasulullah SAW dengan perangan Rasulullah buat, masuk Mekah pakai senjata. Ada orang pakai, kalau Rasulullah buat, aku nak buat. Faqulu, maka kata pada orang-orang berkenaan, innallaha adzana li Rasulillah, sungguh Allah Ta'ala izinkan untuk Rasulullah, walam ya'dzan lakum, Allah tak izin untuk kamu. Itu Nabi arahkan cakap macam tu. Allah tak izinkan untuk baginda, Allah tak izinkan pada siapa lepas tu. Mana siapa buat lepas tu, memang dia berdosa. Walaupun dia kata macam kes yang berlaku pada zaman Bani Umayyah dahulu, dia kata nak menyatukan umat, still tak boleh. It's not the answer kan, bukan macam tu cara dia. Kalau dia kata benda tu berkenaan, pasal ikutkan Nabi dibenarkan untuk berapa tempoh je, berapa jam saja, sehari, pada hari berkenaan. Lepas tu diharamkan balik. So, Nabi tak datang ke Mekah bawa senjata. Faham? Ini arahan Allah Ta'ala. Jelas Yang Allah Ta'ala kata jangan perangi mereka di Masjidil Haram. Yakni ini maksudkan oleh baginda sallallahu alaihi memerangi penduduknya. Pada yang dimaksudkan adalah peperangan baginda terhadap penduduk Mekah ketika hari penaklukan Mekah. Dan ini adalah maksud dia Nabi takluk secara kuat, secara paksaan, bukan diplomasi dan sebagainya. Dan ada Nabi SAW bunuh di situ dengan sebab penaklukan tadi, ketika di Khandamah, Nabi ada bunuh beberapa orang. Maksud dia ada terbunuh dalam penaklukan tadi, yang ramai tak cerit, ada orang yang cuma melawan, maka dibunuh. Okey. Jadi iaitu dikata diperangi dengan cara berkenaan. Tapi ada orang kata apa yang Nabi masuk tadi dalam keadaan damai. Damai apa? Nabi bawa senjata. The first thing yang dibuat dalam kisah berkenaan, sebelum Nabi SAW masuk, Nabi bawa Muawiyah bawa Abu Sufyan. Abu Sufyan letakkan dia, tengok tentera Islam lintas dulu siapa ketika hari berkenaan kan. Maka dia tunggu, tengok satu panji datang, kumpulan tentera datang satu persatu, sampai sekali dia lepaskan dia balik ke Mekah. Dia kata masuk rumah semua. Dia bagi tahu masuk rumah, jangan keluar. Maksudnya dia yang diarahkan lepas dia tengok sendiri tentera yang datang ke Mekah tu siapa. Ini cara yang disuruh. Jadi bahkan orang tak melawan. Tak melawan. Yang ada melawan kita kata yang sikit, yang jumlah yang insignificant untuk dibincangkan langsung. Kan seorang dua orang. Tapi yang lain-lain semuanya diam dalam rumah. Hatta Nabi SAW ampunkan mereka lepas tu, Nabi lepaskan semua sekali. Dan mereka lepas tu masuk Islam. Orang yang lepaskan tadi. So jadi saya tak langsung, mana ada yang kata benda yang cara Nabi masuk tadi bukanlah kasar atau keras, tapi secara diplomatik. Dan ambil ketua dia, bawa dulu tengok apa jadi, dia lepaskan ketua, tengok apa jadi. So tengok apa tentera Islam datang. Dia nampak, terkejut dia. Dia terkejut sangat. Ni siapa? Kan, mana Abbas duduk sebelah dia. Cerita ni siapa, tentera mana. Lepas tu dia terkejut. Dia kata ni daripada sekian. Dia jadi bimbang, dia balik. Dan Nabi beri janji siapa-siapa masuk rumah dia akan selamat. Semua di rumah, dan siapa dalam rumah ini akan selamat. So, jadi apa yang berlaku pada hari berkenaan, kita kata ada yang kata itu adalah style damai, bukan datang dengan paksaan, bukan pecah pintu dan sebagainya. Tidak pecah pintu. Ada yang kata macam tu. Jadi, kerana sabda baginda SAW, man aghlaqa babahu fahuwa amin. Siapa-siapa yang tutup pintu dia selamat. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Barang masuk masjid dia selamat. Wa man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia selamat. Ini sabda Nabi SAW pada hari berkenaan. Nabi sabdakan, barang siapa tutup pintu dia selamat. Barang siapa yang masuk masjid dia selamat. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Maka jadi kelang kabut. Orang semua siapa tutup pintu tak ada masalah. Dia keluar duduk tepi jalan ke, nak halang ke, sekat ke, nak tunjuk hero dan sebagainya, akan kena. Secara asasnya maksud dia, ada yang kata itu adalah masuk secara damai. Sebenarnya mereka masuk dengan ni. Tapi Nabi masuk dengan senjata. Mungkin pertempuran besar tidak berlaku, tapi masuk dengan senjata, persenjataan yang cukup.
tentera tu masuk macam tu. Dan sedangkan kita tahu bila Abraha datang tu kan, sedangkan orang-orang musyrikin kan musyrik kan, menyekutukan Allah Ta'ala. Abraha dikatakan so-called ahli kitab Kristian, tapi still Allah tak izinkan. Tak izinkan, walaupun yang dalam adalah ahli tadi apa? Kafir, musyrik. Tapi Allah Ta'ala tetap pertahankan tempat berkenaan haram. Ini tak masalah bila orang musyrik kat situ kan. Tentera Islam ni tak boleh masuk asalnya, tetapi dengan arahan Allah Ta'ala, dibenarkan Allah Ta'ala, maka dibenarkan. Faham Yang mana dia akan perangi mereka sehinggalah mereka memerangi kamu di sisi Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka perangi kamu padanya. Fa in qatalukum faqtuluhum, mereka memerangi kamu maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan orang yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, jangan kamu perangi mereka, mana kamu lawan dengan mereka ni di sisi Masjidil Haram, melainkan mereka memulakan kamu dengan peperangan. Mereka start perangnya dan kamu jalan, tak ada masalah. Kadang-kadang mereka tak start, kamu jangan mulakan. Maka untuk kamu pada ketika itu memerangi mereka dan membunuh mereka. Dan bagi menyekat apa benda tu berkembang. Kalau tidak ada, tak sekat yang tu, nanti semua orang macam boleh lawan rupanya. Dia start ni dia masalah. Yang sekat, potong dia punya apa, punca asal. Nampak benda tu jadi, maka yang lain akan stop sebenarnya. Okey, sebagaimana mereka membaiar Nabi SAW, sahabat-sahabat baginda pada hari Hudaibiyah. Pada hari Hudaibiyah di bawah pokok untuk memerangi untuk berperang. Bila telah ketika waktu berkenaan golongan Quraisy ni dan juga orang kata keluarga Quraisy ni telah berkasar dan juga mereka cuba kalau boleh nak sekat Rasulullah SAW masuk. Dan bahkan yang macam kita kata, diorang kata diorang dah bunuh Osman. Ada datang berita Osman telah dibunuh. Masuk dengan baik, tapi masuk sana kena bunuh. Kerana sebab itu Rasulullah SAW ambil bai'ah, janji pada para sahabat, kalau Osman dibunuh, kalau sekian, kita masuk dengan yang kekerasan. Patutnya tak boleh, tapi janji diambil. Dan diorang tak buat lah. Pasal di akhirnya ada perjanjian. Untuk apa? Sulh Hudaibiyah, perdamaian Hudaibiyah yang diletak selama 10 tahun. Tapi tak sampai 10 tahun pun perjanjian dibuat, maka orang-orang musyrikin telah melanggar janji. Mereka dan kabilah yang di bawah mereka telah serang orang yang berada di bawah naungan Islam, kerajaan Islam. Lalu berlakulah yang dikatakan Fathul Makkah tadi. Mereka melanggar perjanjian. Kita itu yang disebut sebagai asas. Baik. Kemudian Allah Ta'ala tahan peperangan di antara mereka. Kat sini Allah Ta'ala kata boleh. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fath ayat 24, wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azfarakum alaihim. Dialah yang menahan tangan-tangan kamu daripada mereka, terhadap orang-orang musyrikin tadi. Wa aydiyakum anhum, mana tahan tangan mereka ke atas kamu dan tahan tangan kamu ke atas mereka. Maksudnya diorang tak kena dengan kamu tak kena dengan mereka. Yang tahan adalah Allah Ta'ala. Di batni Makkah tadi, di batni Makkah, di kawasan berdekatan Makkah tu, yang kita Hudaibiyah tu kan, nak masuk sikit je. Kalau nak jadi perang, boleh jadi perang ketika tu. Tapi menyebabkan mereka tak berperang adalah Allah Ta'ala tahan. Mana musyrikin ketika tu, kalau ikutkan Rasulullah SAW datang dengan para sahabat nak tunaikan umrah. Bila tunaikan umrah, pakai ihram dan sebagainya, tak boleh bawa senjata. Mana secara tak langsung musyrikin patutnya kata apa? Ini peluang. Kalau nak serang ketika tu boleh. Kan serang beramai-ramai kan? Boleh. Tapi apa? Allah Ta'ala tahan. Tahan. Tahan setelah mana Allah Ta'ala menangkan kamu ke atas mereka. Kan sebelum tu kan kita ada perang Uhud. Hampir dia kata seri lah, ataupun dia kata nampak macam musyrikin Mekah. Tapi perang Khandaq, perang Ahzab, kan tentera musyrikin datang puluhan ribu, tapi balik tangan kosong. Tinggal banyak harta tertinggal. Mereka datang ribut Allah Ta'ala hantar angin, lalu mereka tak boleh nak buat apa, balik. Semua balik macam tu je. Bayangkan angin tu kuat macam mana sampai mereka balik macam tu je. Mana segera datang tu nak perang ni, tinggal sikit je lagi. Ada parit digali. Mana sini tentera musyrik Islam tunggu, diorang datang di depan. Tak lintas pun. Nak menceritakan apa? Dahsyatnya angin berkenaan, balik macam tu je. Mana Allah Ta'ala menangkan kamu atas mereka. Mana kisah Nabi datang ke Hudaibiyah tu, sampai ke Hudaibiyah, berhenti kat situ. Pasal orang musyrikin kata jangan masuk, dia berhenti kat situ. Waktu lepas mana mereka menang di perang Ahzab, maka orang musyrikin nampak dalam diri mereka ni ialah
ada rasa gerun kepada umat Islam. Gerun mereka tu ada. Kalau ikut macam kita kata, kalau sebenar nak bimbang apa, serang je lah, kan? Dan dekat umat Islam datang dalam keadaan apa, berihram, pasti senjata tak cukup. Confirm senjata tak cukup, pakaian tak cukup sebenarnya. Jadi dengan sebab itu kita, tapi Allah Ta'ala yang tahan tangan mereka daripada kamu, dan tangan kamu daripada mereka. Okay? Setelah Allah Ta'ala menang kamu ke atas mereka. Surah Al-Fatihah ayat 24. Dan itu ketika mana apa, maksudnya ketika Fatul Makkah pun macam tu juga. Umat Islam patutnya boleh bunuh musyrikin banyak-banyak, tapi tak bunuh. Mereka datang masuk, dan Nabi kata siapa nak selamat jangan keluar. Tak keluar. Okey. Baik, jadi kata apa? Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 25, walau la rijalun mu'minuna nisa'u mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilmin liyudkhilallahu fi rahmatih man yasha law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan tajuk perkara yang sama, tentang tajuk berkenaan. Macam mana Allah Ta'ala berikan apa, kalau bukan kerana lelaki beriman atau wanita beriman yang kamu tak tahu mereka ni, maknanya saya ke mereka ni orang kafir tadi boleh akan pijak kamu dan kena pada kamu ni apa hukuman keaiban dan juga pemusnahan dengan tanpa pengetahuan kamu. Tapi Allah Ta'ala jadikan benda berkenaan tak berlaku. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala masukkan rahmatnya siapa yang dikehendaki. Kalau mereka orang kafir tadi mengingkar, maka Allah Ta'ala akan azab mereka, azab orang-orang yang kafir, kerana mereka ni azab yang pedih. So, jadi kita kata apa yang disebut berkenaan dengan tajuk Fatul Makkah tu, memang kita kata memang tak dibenarkan umat Islam memulakan menyerang. Mana masuk dengan senjata tadi dibenarkan, tapi Nabi tak perangi mereka dengan senjata atau bunuh mereka, keluarkan, tarik daripada rumah siapa yang dulu bunuh sahabat-sahabat dia, tak ada. Itu kita kata apa yang Allah Ta'ala sekat, menyebabkan tentera Islam masuk tapi nampak macam perdamaian, tapi masuk bagi senjata. Okey. Dan Allah Ta'ala nyatakan fa inin tahau, dan jika mereka berhenti, maksudnya orang kafir tadi dah dengan perangai mereka dan sebagainya, tapi kalau mereka berhenti, maksudnya maka fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya kalau mereka ditinggalkan memerangi kamu di tanah haram, mereka tak serang kamu, dan mereka kembali kepada Islam dan taubat, maka sungguh Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka. Okay, sekalipun mereka telah bunuh orang Islam di tanah haram, dah bunuh dah, lepas tu kemudian dia apa? Taubat, maka automatik kena ketika itu stop. Umat Islam tak boleh kata macam nak bunuh juga, macam kita tadi, dia jahat, dia bunuh umat Islam, tapi bila dia bertaubat saja, dia kata aku setelah masuk Islam sebagainya, stop, tak boleh dah, tak boleh kata. Okey, fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Allah kata kalau mereka berhenti dia memerangi kamu, maka sungguh Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, hatta ke atas mereka yang telah bunuh umat Islam pun. Faham tak? Kita kata jangan salah faham, kita kata benda ni hanya berlaku zaman Rasulullah, tak, sampai sekarang. Katakanlah Serbia punya general yang paling jahat sekalipun, tak serius, dia paling jahat sekalipun, dia Islam, masuk Islam, dia bertaubat, kita akan terima. Tak ada kita tidak. Maksudnya juga kita kata kalau Ariel Sharon ke, dia mati dah. Tak ada Ariel Sharon ke, siapa dah nama Yahudi punya pimpinan kan, Benyamin Netanyahu ke, kalau dia istiakan masuk Islam, anda tak ada hak untuk kata tidak. Anda tak boleh kata macam dulu dia bunuh, tak ada. Contoh kita pun. Pasal macam yang berlaku tadi, dalam perkara ni, para ulama menyatakan, bila Allah kata fa'inin tahau, kalau mereka perangi kamu, perangi mereka. Jangan mulakan perangan. Tapi kalau mereka perangilah mereka, lawan mereka di tanah haram. Okey. Lepas tu dan kalau mereka berhenti daripada merangi, maka dah perang, betul dah bunuh dah, tapi berhenti senyap, kami taubat, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak boleh kita kata macam tapi ustaz ni strategi. Tak ada strategi. Kan serius strategi kan? Strategi dia bohong ke? Tak ada. Walau dia bohong sekalipun, atas anda kena apa? Terima. Stop. Sekali mereka telah bunuh orang Islam di tanah haram Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak akan membesarkan dia, tidak dah sebesar pada dirinya sebarang dosa untuk diampunkan bagi siapa yang minta taubat kepadanya. Ini tak ada besar Allah Ta'ala. Semua dosa ni adalah Allah Ta'ala bila dia kecil. As long as kita kata orang tak nak bertaubat, kan, dan bukan syirik. Yang dia tak nak bertaubat, kalau dia syirik dia bertaubat, taubat tu diterima. Dia syirik selagi tak mati. Dia syirik, dia menyekutukan Allah Ta'ala, kemudian tak mati, tak hidup lagi, kemudian dia bertaubat, dia diterima. Yang tak diterima adalah siapa yang mati dalam keadaan berkenaan. Mati dengan tersebut, baru Allah Ta'ala tak terima. Macam ayat kita baca dulu, Allah nyatakan innal ladzina kafaru wa matum kuffar. Semuanya orang-orang yang mati dan orang-orang yang kafir dan mati dengan keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah, mereka itulah ke atas mereka ni laknat Allah Ta'ala
wal malaikati, para malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Mereka kekal dalam perkara berkenaan. Ni dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke masalah ayat yang ke surah Al-Baqarah ayat yang ke ni juzuk kedua, lepas ayat berkenaan dengan tajuk. Dia okey, ayat yang ke 161. 161. Mana kalau dia mati dia kafir, mati dengan kena kafir. Dan orang berkenaan laknat ke atas dia. Laknat tadi. Kalau kata orang tu mati, orang tu syirik Allah Taala, tapi dia dapat bertaubat. 161. 161. Surah Taubah, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 161. Maksudnya dia selagi mana dia tak mati, taubat masih ada. Maksud dia. Itu sebab kenapa bila berkenaan orang yang memerangi umat Islam, hatta di tanah haram tadi pun, kalau dia bertaubat, maka kita kata apa? Terima. Dia kata amanna billah asyhadu an la ilaha illallah, kan? La ilaha illallah disebut, stop. Jangan kata macam tadi pun dia bunuh, betul dia lafaz macam ni, bunuh juga. Tak boleh, haram. Faham Maksudnya tak ada hak untuk kita terus bunuh dia. Bahkan macam Nabi kata dalam kisah Usam bin Zaid tu, kan Nabi kata, kenapa kau tak belah dada dia untuk tahu ada iman ke tidak? Usamah kata betul, ikut logik akal betul. Pasal dia kata, ya Rasulullah, dia lafazkan sebab dia takut pedangku. Dia rasa kepanasan pedangku tu sebab kenapa dia lafazkan. Tu Nabi kata, kenapa kau tak belah jantung dia? Kau tengok apa dalam dada dia. Faham? Hatta orang tu kalau bunuh bapak kita sendiri pun, tu Nabi SAW tak tolak apa panggil apa? Bila Wahsy nak masuk Islam, bertaubat dan sebagainya, so, Nabi tak tolak. Nabi tak tolak. Cuma Nabi kata, elakkan sikit muka kau dengan aku. Elakkan sikit. So dia dan ikut riwayat yang berkenaan asar tentang kisah hidup beliau, dia memang dia bunuh Hamzah, bapa saudara Nabi yang Nabi sayang. Tapi dalam masa yang sama, bila dia bertaubat masuk Islam, Nabi tak ada hak untuk tolak. Kalau kita tolak dulu, engkau jangan pergi. Engkau tak apa. Engkau jangan. Kalau ikut kita kan, ikut dasar besar mana orang tu kesalahan. Tapi kalau dia bertaubat, pasal Islam itu menghapuskan apa yang telah lalu. Nabi tak boleh kontradik apa yang Nabi sabdakan. Dan Nabi takkan kontradik, sebab itu arahan Allah Ta'ala. Kan dalam hadis yang Nabi kata, Al-Islam yajubu ma qablah. Islam tu menghapuskan apa sebelumnya. Anything yang berlaku sebelum Islam seorang tu, maka akan diampunkan dengan syahadah dia tadi. Semua lebur dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia akan lebur. Jadi dengan secara tak langsung kita kata Nabi SAW, kita kata terima. Wahsy tadi bunuh pak saudara dia. Boleh jadi assumption orang kata dia takut, itu sebab dia masuk Islam boleh sekian. Tapi tak. Bahkan Wahsy tadi dia orang yang bunuh Musailamatul Kadzdzab, Nabi palsu daripada Yaman kan, dibunuh oleh dia. Dia mati syahid di sana. Dia mati syahid dalam peperangan menentang kan nabi-nabi palsu. Dia bunuh pak saudara Nabi ketika dia kafir. Ketika dia musyrik. Tapi lepas dia masuk Islam, dia jadi Islam yang baik. Tapi Nabi SAW still muka dia Nabi elakkan sikit lah. Dia pun jumpa Nabi SAW, dia akan duduk belakang tiang. Dan Nabi bercakap dia belakang tiang, pasal tak nak bagi Nabi nampak dia. Kalau dia nampak muka dia kan, Nabi akan teringat bapak saudara dia. Tapi arahan Allah Ta'ala suruh lepas, Nabi lepaskan lah. Tak boleh kata tidak. Faham? Dan sebab itu kita kata cuma pasal kenangan tu akan timbul, tu je. Jadi segi asasnya kita kata benda berkenaan mana dosa dia, kesalahan dia terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi dia dah bertaubat, dan Allah Ta'ala kata fa innallaha ghafurur rahim. Stop situ. Hatta dia buat benda paling dahsyat maksiat sekalipun, still dia dah bertaubat, maka ada hak untuk dia. Jangan kita ramai-ramai, engkau pun dosa tak bertaubat. Orang Islam kita macam tu. Betul dia kata aku tak ampun kau di akhirat tu. Sebab apa? Dia bunuh umat Islam pula, orang yang Ta'ala lindungi, dibunuh oleh golongan berkenaan. Kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala terima. Contohnya orang Taif yang campak batu Nabi SAW, yang halau baginda ketika Nabi datang berdakwah. Kalau ikut kita, tak ada maaf bagimu, datang tutup bela lah. Jadi rainbow bunuh semua siapa yang ada. Islam tak ajar macam tu. Bila once orang tu syahadah, seriously benda ni apa yang kita belajar ni, orang bukan Islam baca. Jadi kadang-kadang orientalis diorang kaji kita Islam, diorang baca tajuk ni. Tapi diorang tak ada formula. Buat formula apa? Untuk lawan Islam, tipu dulu.
tipu dulu masuk Islam, dan lepas tu rosakkan daripada dalam, tu keluar balik. Tu tak terfikir ke soalan? Logik akal lah, kita kata kalau kita dah tahu formula ni kan. Formula dia apa? Orang Islam, kalau sekiranya kita dalam peperangan, kita ucap syahadah, dia haram bunuh kita. Mana rasa nak kalah? Asyhadu an la ilaha illallah. That's the formula. Faham tak? Itu formula dia. Seriously, tak ada siapa baca ke? Tak ada siapa baca. Dia orang Muslim actually not reading, dia baca. Bahkan dia akan kaji lagi dahsyat dari kita kalau kena oriental barat kan. Semua buku tafsir dia baca. Kita hadis dia buat indeks. Nak mudahkan dia kaji, dia buat indeks. Katabah. Berapa hadis ada katabah? Kitab apa? Hadis nombor apa yang ada katabah? Yaktubu. Hadis kat mana ada hadis yang tulis yaktubu? Macam tu sekali kita tak tahu. Diorang ada siap ada indeks. Lafaz-lafaz hadis kan untuk cek hadis kat mana. Bayangkan macam tu sekali. Tapi benda macam ni dia terlepas. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jadikan benda tu bukan jadi alasan untuk mereka. Bahkan jadi macam ujian untuk kita. Untuk mereka tak boleh pakai suka hati. Bahkan mereka tak terfikir untuk buat benda ni. Tak terfikir untuk buat benda ni. Macam Al-Quran katakan berkenaan dengan orang Yahudi ni kan. Dia kata apa? Mereka lebih kuat pemusuhan pada orang Islam. Sebut dalam Al-Quran Karim. Asyadda adawatan. Kuat pemusuhan. Mana actually kalau Yahudi nak mainkan ayat ni boleh. Buat perdamaian. Setahun, 2 tahun, 3 tahun berdamai, tolong Islam, bina rumah dan sebagainya, hantar makanan bla 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 kan, contohnya kan. Jadi kalau dia buat macam tu kan, ayat tu orang akan persoalkan. Apa ayat ni cakap macam ni? Everybody akan kata, ayat ni betul ke? Macam salah je. Tapi sampai sekarang tak ada siapa berani. Contoh ayat-ayat berkenaan la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud. La tajidanna, surah Al-Maidah 82. Al-Maidah 82. Nabi Muhammad telah nyatakan la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud. Kamu akan dapati orang paling kuat musuhan pada umat Islam ni adalah al-Yahud, orang Yahudi. Lepas tu dia tak cerita tak yang paling kuat sayang dan sebagainya, an-Nasara. Alladzina qalu inna nasara, orang yang berkata kami adalah Nasrani. Macam betul. Macam ada Anglican Church yang dekat belah Kanada dan sebagainya. Dia isytiharkan, dia kata Muhammad Rasulullah. Saya isytihar lagi. Ni dia confirm kalau Quran adalah kitab wahyu Allah Taala dan sebagainya. Dia tak tukar. Jadi mungkin banyak perkara ni macam-macam kes ilmu lah. Kes ilmu yang buktikan tentang embryologi dan Islam ni. Dia bila tanya berkenaan dia tukar agama kita, dia kata kenapa aku nak tukar agama? Sebenarnya kena tukar agama lah. Kan, tapi kenapa nak tukar agama kan? Saya kata bapak dia jadi sebenarnya ada sebahagian church ni dia tak kata Isa ni Tuhan, dia kata Isa tu Nabi. So dia kata Isa tu Nabi, dia tak ada masalah untuk terima Muhammad Nabi. Macam tu dia kata apa masalah, aku tak ada bimbang. Tak ada masalah untuk aku terima Muhammad tu ada utusan Tuhan. Sebab aku tak idea of ada kitab Tuhan turun utuskan Rasul hantar kitab ke bumi, aku boleh terima. Bagi orang tak boleh terima, dia akan masalah. Tapi dia boleh terima. Tak tahu mungkin influence daripada apa yang diceramah oleh dia ke dan sebagainya. Di gereja di Kanada dia lebih menerima pada Islam bandingkan gereja lain. Dan contoh macam itulah, maksudnya Kristian lah, Yahudi tak langsung. Contohnya, maksudnya dia secara tak langsung kita kata apa yang disebut dalam ayat 82 surah An-An'am tadi, boleh nak dibohongkan, boleh nak dipermainkan. Dengan cara apa? Buat the opposite of ayat tu kata. Dan result dia apa? Orang akan doubt ayat ni. Betul tak? Orang akan cakap, apa ayat ni? Macam apa Abu Lahab. Kan dia kata tabat siada Abi Lahabin wa tab, celakalah dua tangan Abu Lahab dan celaka dia bersama dua tangannya. Ma aghna anhu maluhu ma kasab, tidak menyelamatkan dia apa yang dia telah kerja harta-harta yang dimiliki, dan tidak juga apa yang telah dia kerjakan oleh dia. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka yang punya lidah api yang menyala. Mana api yang bahang dengan lidah api. Okey. Bila tak sebut ayat berkenaan, dia akan masuk neraka. Ayat ini turun pada awal Islam. Awal Islam. Abu Lahab mati dalam perang Badar 2 tahun lepas hijrah. Kalau kira keseluruhan, jarak dia lebih kurang dalam 15 tahun. 15 tahun, diorang musyrikin ni ada masa untuk apa tahu? Terbalikkan meaning ayat tadi dengan apa? Surah Abu Lahab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, jadi munafik. Boleh je. Zahirkan Islam, dan satu kumpulan musyrikin pula kata macam mana ayat ni? Nampak tak? Tapi tak jadi. Sebab apa? Allah Ta'ala beritahu benda tu berdasar pada ilmunya
yang mengetahui segala-galanya. Dia tahu bila dia takkan bertukar, memang takkan bertukar. Takkan bertukar benda-bendaan. Maka Abu Lahab kekal mati sampai dia mati, dia ada seorang musyrik. Tak ada dia try pun untuk masuk Islam. Tak ada. Faham Jadi secara tak langsung apa yang disampaikan di sini, maksud dia banyak benda, termasuk apa yang kita bincangkan sekarang. Maksud dia bila Allah kata fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim, mana musyrikin boleh buat benda berkenaan. Bunuh apa tu? Kami taubat. Betul tak? Masalah maksud dia boleh nak buat bila masa. Actually dia orang boleh buat apa tahu? Partial by partial. Maksud dia apa? Katakan dia orang ada 10,000, buat 1,000 masuk Islam tu 1,000. Perang 1,000 masuk dulu. Dengan perang 1,000 kemudian. Betul? Boleh buat tapi tak buat. Sebab apa? Sebab benda berkenaan bukannya apa keizinan Allah Taala bagi mereka. Maka mereka tak terfikir pun nak buat macam tu. Dan atas kita umat Islam kena terima apa saja yang di outcome. Kalau dia masuk Islam, dan kena stop. Tak boleh kita kata tidak. Walaupun mereka baru tadi bunuh bapak saya, baru tadi bunuh pakcik saya, Islam kata apa? Innallaha ghafurur rahim. Stop tu. Tak boleh kita tak terima dosa dia bertaubat. Macam saya kata dia ayah Pin kan, orang nak bertaubat. Dengan apa benda dia buat, dia kata ada kerajaan langit dan sebagainya. Katakan dia bertaubat dan sebagainya. Kan dia mengucap balik semula dan sebagainya. Atas kita adalah apa? Penerimaan. Tak boleh kita kata macam tak nak terima. Oleh kerana dosa yang dia buat tak boleh diampunkan. Tak ada. Faham? Dalam masalah undang-undang jenayah lain cerita, undang-undang jenayah Allah Taala yang kata kena dilaksanakan. Tapi kalau keluarga tu maafkanlah. Mahkamah tak boleh kata apa. Pada hak diberi pada keluarga berkenaan, pada ada pasal dosa membunuh tadi, balik pada apa kesalahan tadi, melanggar hak Allah Taala dan hak manusia. Yang mana hak manusia tu Allah Taala benarkan untuk manusia tadi, maafkan orang yang bunuh, keluarga waris dia. Waris dia boleh maafkan orang berkenaan. Pembunuh tadi boleh dimaafkan sebenarnya. Kalau dia nak maafkan tu hak dia. Dan itu bukan kerja kita. Nak kata tak adil ke, tak, bukan kerja kita. Faham? Okey. Kemudian tak nyatakan Allah tak perintahkan supaya perangi kufar ni. Allah kata waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Mana perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak menjadi fitnah. Atau fitnah tu apa? Syirk. Maksudkan fitnah tadi ujian. Bukan maksud fitnah tadi petuduh orang tanpa bukti. Maksud fitnah tu adalah syirik. Dikatakan ini oleh Ibn Abbas dan lain-lain. Wa yakuna ad-din lillah, dan menjadi agama itu purely kepada apa? Kepada Allah Taala saja. Maksudnya agama tadi pada itu agama Allah Taala tadi menjadi yang menang mengatasi sekalian agama. Kemudian sabit dalam Sahihain, dalam Bukhari Muslim, daripada Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, telah ditanya Rasulullah SAW berkenaan seorang lelaki yang berperang kerana keberanian dan berperang kerana perkauman, hamiyah, semangat. Dan ada lelaki berperang kerana apa? Kerana riak. Mana kali-kali mereka di jalan Allah Taala? Nabi kata apa? Man qatala, sesiapa yang berperang litakuna kalimatullah al-ulya, supaya menjadi kalimah Allah, kalimatullah hiyal ulya, ia yang tertinggi, fa huwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Taala. Maka dia di jalan Allah Taala. Dan dalam Sahihain dalam Bukhari Muslim, Nabi kata Allah Taala kata Allah Taala suruh dia buat umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk perangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah. Fa idza qaluha, mereka sebut saja la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, terpelihara daripadaku darah mereka dan juga harta mereka dengan haknya. Kalau harta, zakat dan sebagainya, tu hak wajib. Dia tak nak keluarkan, akan dirampas. Ataupun macam-macam apa darah dia, maka dengan keadaan dia membunuh orang dan sebagainya, maka darah jadi halal. Maksud dia sebut la ilaha illallah saja, maka terus orang tu terpelihara harta dan nyawa dia. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Hak yang bolehkan dia punya harta atau dia punya nyawa dilanggar. Wa hisabuhum Allah, dan hisab dia, pengiraan amal mereka ni terpulang kepada Allah Ta'ala. Maksud Nabi SAW tak disuruh belah hati orang, tengok apa dalam, betul iman ke tidak. Test pula, tak ada test. Pasal test Allah Ta'ala yang bagi. Ujian Allah Ta'ala datang ke peperangan, bukan Nabi nak, Allah Ta'ala suruh. Allah perintahkan untuk Nabi berperang. Mana benda tu menjadi ujian kepada apa? Kepada orang-orang yang tak betul. Banyak dia dalam kisah-kisah sirah, bila mana sampai berkenaan jihad kan, lari, munafik lari, cerita besar, cakap besar. Bila sampai nak berperang, dia lagi patah balik. Dia minta izin, ya Rasulullah, nak balik rumah, ada hal. Jauh dah ni, dia minta balik. Katanya ada perang Badar
Itu pun ada, banyak minta balik. Ketika perang Uhud, perang Khandaq pun macam tu juga. Mereka minta balik, tengah-tengah berjalan minta balik. Jadi itu cara Allah Ta'ala nak zahirkan mereka punya perangai. Okay, tapi kita kata Nabi sendiri tak test. Nabi tak buat benda berkenaan. Nabi tak test diorang dengan benda-benda testing. Test tengok iman dia betul ke tidak. Tak ada. Nabi SAW disuruh Allah Ta'ala apa? Terima aja. Siapa syahadah, let go. Biar pun tipu, terpulang pada Allah Ta'ala. Hisabuhum Allah. Memang bukan kita yang bekerja untuk apa? Belah jantung kita, jantung mereka untuk tahu adakah iman dalam ada untuk. Fa'inin tahau. Dan tak nyatakan lepas tu, fa'inin tahau jika mereka berhenti, fala udwan, maka tiada pemusuhan illa 'alal zalimin, kecuali kata orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, jika mereka berhenti daripada apa yang mereka berada di atasnya, itu kesyirikan dan juga memerangi orang beriman, maka tahanlah diri kamu daripada mereka. Dan jika sesiapa yang memerangi yang qatalahum ba'da dzalika fadhal, maka siapa yang perangi juga orang-orang tersebut lepas mereka berhenti daripada kesyirikan, lepas mereka berhenti daripada dan memerangi orang Islam, maka kena tahan diri. Tapi siapa yang perang juga sebab alasan apa? Tak puas hati dulu atau tak puas, bergeram dan sebagainya, maka disebut kat situ maka dia orang-orang tersebut adalah zalim. Itu Allah kata fala udwana illa zalim, maka tiada pelampauan mereka kata orang-orang yang zalim saja. Maksudnya orang yang zalim saja akan buat benda berkenaan. Okey, jadi kita kata dan tidak ada pemusuhan mereka kata orang yang zalim. Dan inilah makna kata-kata mujahid. Itu apa? La tuqatilu illa man qatala. Jangan perangi siapa yang tidak jangan perangi melainkan sesiapa yang memerangi saja. Siapa melawan, itulah yang dibunuh. Siapa tak melawan dan tak dibunuh. Itu maksud dia. Atau pada pengertian yang sama. Maksudnya Pak Inin tahu, jika mereka berhenti, maka mereka telah terlepas daripada kezaliman, itu kesyirikan. Maka tiada permusuhan ke atas mereka setelah itu. Dan mereka, bila mereka syirik, mereka zalim. Bila mereka berhenti daripada kesyirikan, maksudnya mereka telah bersih daripada kezaliman. Maka umat Islam diarahkan jangan membuat pelampauan ke atas orang-orang yang tidak zalim. Sedia tidak syirik lah, yang first thing first. Dia tak boleh syirik, tak ada syirik. Maka yang dikenaki apa yang dimaksudkan di sini dengan pemusuhan itu adalah hukuman dan juga peperangan. Hukuman dan juga peperangan ke atas mereka tak dilaksanakan. Okey. Faman i'tada alaikum, macam dia actually ini sama seperti firman Allah dalam ayat Quran dalam surah Asy-Syura ayat 40, Allah Taala nyatakan faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi mithla i'tada alaikum. Barang siapa melampau ke atas kamu, maka melampau ke atas mereka macam mana melampau ke atas kamu. Macam ayat yang disebut lepas tu. Manakala dia kata orang tu melampau, kita melampau balik. Melampau semula kepada orang berkenaan. Dalam ayat lain dan Syura ayat 40, adakah ada maksud yang sama? Dia kata wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, dan balasan keburukan adalah keburukan seumpamanya. Ayat 40 surah Asy-Syura. Dan surah An-Nahl ayat 126 wa in aqabtum fa'aqibu mithla ma uqibtum bihi. Jika kamu nak menghukum, maka hukumlah dengan seumpama mana kamu dihukum. Mana actually balas apa yang kadar kamu kena saja, jangan melebihi kadar berkenaan. Kerana ini berkata Ikrimah dan Qatadah, orang yang zalim ni adalah orang yang enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Jadi kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, maka stop, kita tu kacau dia. Okey. Dan diriwayatkan Imam Bukhari daripada Ibnu Umar bahawa beliau telah datang kepada beliau dua orang lelaki berkenaan dengan fitnah Ibnu Zubair. Kisah Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Okey. Mana dia ketika itu menentang, tak nak memberikan ketaatan. Lalu mereka berkata, sesungguhnya orang ramai telah melakukan dan engkau Ibnu Umar adalah sahabat Nabi. Maka apakah yang menghalang kau daripada keluar menentang? Okey. Pasal ketika Abdullah bin Zubair kan ketika itu kan dia bertindakan untuk apa? Untuk keluar dari ketaatan. Dan sebab tu yang tentera Bani Umayyah ni serang dia. Yang sampai roboh Kaabah. Kaabah teroboh. Maksud dia, jadi bila lelaki jumpa pada Ibnu Umar, dia kata semua orang duk keluar menentang. Apa sebab engkau tak nak keluar? Engkau tak keluar menentang, lawan, tak puas hati dengan Yazid bin Muawiyah ke dan sebagainya. Kenapa kau tak buat? Lalu Ibnu Umar kata apa? Yamna'uni annallahu harrama damu akhi. Yang menghalang aku adalah bahawa Allah Ta'ala haramkan darah saudaraku. Itu je. Just because of Allah Ta'ala haramkan, dan aku tak buat. Dia kata. So dia memang kita kata tak ada hak. Pasal orang berkenaan kita kata masih lagi Muslim, anda tak ada hak untuk kata tidak. Kan? Dia selagi dia Muslim. Kita kata itu sebab kenapa penggunaan senjata dan sebagainya hanya berlaku pada keadaan tertentu saja. Satu keadaan saja. Tapi kalau keadaan biasa ni terus guna senjata. Bawa parang ke, tak puas hati, pilihan raya tak menang ke, jangan, haram. Tak serius. Banyak orang salah faham mengenai tajuk ni.
Kita kata dan masa sama orang yang melawan melalui pilihan raya pun tak boleh dikatakan salah. Ni ada pula kata khawarij kerana menentang pilihan raya, menentang kerajaan pakai pilihan raya. Itu ikut undang-undang kena ada, tahu tak? Ni masalah banyak orang tak faham. Faham tak ketika beliau pilihan raya? Dia kata apa? Jalankan tanggungjawab anda. Sedangkan anda merdeka kan? Suka hati anda nak mengundi ke tidak? Okay. Tahu tak kenapa cakap yang tu? Sebab kalau anda kata oleh kerana Malaysia ni dia letakkan sebagai negara demokrasi, bila keluar mengundi tu ada percentage berapa? Contoh orang lain mengundi katakan 12 juta. Daripada 12 juta tadi, yang mesti mengundi paling kurang mesti setengah. Atau ada berapa percentage diletakkan. Katakan yang keluar 12 juta tadi, yang keluar mengundi cuma apa? 20% je. 2 juta ke 2 juta ke 4 juta ke yang keluar pergi mengundi. Maka automatik pilihan raya batal. Batal. Dan dalam pilihan raya pula, kerana dia kata ada orang tu kan, contoh macam biasa menang tanpa bertanding dan sebagainya. Kita kata kalau dia kata orang tu masuk dia seorang calon. Tak boleh, kena ada seorang calon lagi. So kalau dia kata tak ada calon yang contoh macam kata pembangkang tak ada calon kan, tempat berkenaan, maka kerajaan akan letak calon dia pula. Dua-dua calon dia tapi letak kat situ. Sebab apa? So kalau dia kata benda tu tanpa pencalonan daripada pihak yang satu lagi, maka tak dikira demokrasi. Bahkan boleh batal, tahu tak? Kalau dia kata pembangkang tak nak masuk pilihan raya, maka pilihan raya adalah batal. Tahu tak? Ini sebenarnya orang tak tahu. Kan? Itu pasal ini nama demokrasi. Sebab dia tak boleh dia satu pihak je. Kalau satu pihak, monarki lah. Konstitusi lah dipanggil. Kan macam republik dan sebagainya kan, satu pihak je. Ini ada pilihan raya, maksud dia anybody can enter. Benda berkenaan. Dan itu cara yang dikatakan. Yang pergi kata pada orang yang masuk dalam pilihan raya dan sebagai apa, yang melawan apa, dia opposite of kerajaan dikata sebagai khawarij. Kenapa? Ketika mana apa dalam pilihan raya tadi tidak ada nama kerajaan. Pasal apa? Pasal yang bertanding tadi bukannya menteri. Faham tak? Dia jadi pasal orang biasa. Pasal dah dibubar parlimen. Dia bukan lagi menteri. Faham tak? Dan ketika dia tengah naik macam ni, janganlah maki pula. Itu maksud dia. Tapi ketika dah jatuh, kan diletakkan sebagai sekian, tak boleh. Ini salah faham. Mana ke sini tak boleh, di ada side pun tak boleh. Faham tak? Maksud itu kenapa macam dikatakan oleh Ibn Umar, bila orang kata kenapa tak menentang sebagainya, dia kata Allah Ta'ala haramkan kat atasku darah saudaraku, yang sebab tu aku tak keluar. Okey. Maka mereka berdua kata, qala alam yakulillah, bukankah Allah Ta'ala kata waqatilu hatta la takutna fitnah? Bukankah Allah Ta'ala kata jangan perangilah jangan sehingga tidak berlaku fitnah. Ni dia fitnah, maksud fitnah tadilah. Okey. Faqala, lalu berkata Ibn Umar, qatalna kami telah perangi hatta lam takun fitnah wa kana dinu lillah. Kami telah berperang sehingga tidak ada lagi fitnah, maksudnya syirik, dan menjadi agama itu seluruhnya kepada Allah Ta'ala. Wa antum, kamu pula sekarang ni turidun an tuqatilu, supaya kamu nak berperang supaya apa? Takunu fitnah, supaya berlaku fitnah. Okey, wa yakuna din li ghairillah, dan menjadi agama itu kepada selain Allah Ta'ala. Ini dikatakan oleh Ibn Umar kepada lelaki berkenaan. Maksudnya ayat tersebut dia tahu meaning ni tadi. Mereka perangi orang sampai kata la ilallah dan stop. Pasal hukum lepas tu balik pada hukum Islam yang biasa. Tapi kan dia kata mereka tak nak lafazkan, dan perang itu akan berlaku. Maksud tu Ibn Umar elakkan daripada apa terlibat dalam perkara tersebut. Jelas? Jelas kan? Maksud dia fitnah tu apa? Syirik. Bukan fitnah tu apa? Dosa ataupun lah ujian ataupun apa bala dan sebagainya. Jelas? Okey, baik. Kita berhenti kat sini insya-Allah. Jadi kita akan masuk kemudian nanti berkenaan dengan apa ada ayat yang family tada alaikum tu, ayat berikutnya berkenaan dengan kisah pembalasan semula yang Allah letakkan dalam masalah peperangan, yang Allah letakkan sebagai aturan bagi umat Islam dan berperang. Allah Ta'ala izinkan mereka untuk melampau balik pada orang yang melampau kat mereka, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala suruh mereka untuk apa? Untuk buat di opposite. Nanti kita akan baca nanti insya-Allah. Baik Baik, berhenti kat sini. Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Alhamdulillah alamin. Subhanallah hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.